Tapi malang saya minta maaf, ramai orang yang letak hati pada cinta yang salah. Kita punya tajuk hari ni Happy New Year. New Year yang kita beritahu ni bukan, saya minta maaf, bukan New Year kita, tapi New Year Masihi. New Year kita 1 Muharram. New Year kita 1 Muharram. 1 Januari ialah New Year pada tahun Masihi. Yang sebenarnya juga, kalau kita nak duduk muhasabah diri kita, apa keadaan sekalipun, kita akan dapat muhasabah diri kita. Saya nak ajak tuan-tuan, perempuan, adik-adik, semua sidang penonton yang ada pada malam. Tuan malam, kami kat ni siang lagi. Awal asar tadi. Kita kosongkan sekejap hati kita dan kita letak cinta yang betul dalam tu. Kita letak cinta yang betul dalam tu. Ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Ayat ni akan menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Taala sayang dan redha kita kalau kita sempurnakan betul hak cinta kita daripada ayat ni. Apa dia? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. Qul, katakanlah, in kana, sekiranya, aba'ukum, bapak-bapak kamu, abna'ukum, anak-anak kamu, wa ikhwanukum, adik-beradik kamu, wa azwajukum, pasangan-pasangan kamu, wa ashiratukum, ahli keluarga kamu, wa amwalun ikhtaraftumuha, harta yang kamu takut sangat kurang, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kamu takut sangat rugi, wa masakin tardawnaha, tempat tinggal, kediaman yang kamu redha sangat dalam tu sampai tak sanggup nak keluar untuk berjuang, untuk mengorbankan diri, untuk belajar ilmu. Kalaulah 8 perkara ni, bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, adik-beradik kamu, para pasangan kamu, ahli keluarga kamu, harta takut rugi, harta takut kurang, perniagaan yang takut rugi, dan juga rumah tempat tinggal yang kita tak mau sangat keluar dan tinggalkan rumah tu buat sementara untuk agama. Ahabba ilaikum minallah wa rasul, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul. Wa jihadun fi sabilillah, dan berjuang berjihad jalan Allah. Apa Allah beritahu? Kalau 8 benda ni, lebih kita cintai daripada 3 benda ni. Allah tak kata hancur, Allah kata fatarabbasu. Allah kata tunggu. Hatta ya'ti Allahu bi amrih, sehingga datang keputusan Allah ke atas kamu. Allahu Akbar. Kita kalau minta maaf masa kecil-kecil dulu, kita buat salah dengan mak kita. Mak kita kata, hang tunggu sat. Ada siapa tunggu? Tak ada. Kita lari. Sebab kita tahu kita boleh lari. Tapi kita pun tahu, kita lari kita kena, tak lari pun kena. It's only about time. Dia cuma pasal masa je. Tapi bila yang kata sekarang tunggu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita nak lari kat mana? Allah Ta'ala sedang mengajarkan kita perkara yang besar. Kunci bahagia dalam hati ini ialah roh. Hati kita kalau kita bagi pada tempat yang salah, kita takkan bahagia sampai bila-bila. Jangan bagi hati kita pada manusia, kita takkan jumpa bahagia. Saya minta maaf, hatta pada suami kita, hatta pada isteri kita, hatta pada anak-anak kita. Habis itu tak boleh sayang anak, isteri, keluarga lah Ustaz. Bawa tenang. Apa makna ayat tadi? Sekiranya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, adik-beradik kamu, pasangan-pasangan kamu, ahli keluarga kamu, harta yang kamu takut kurang, perniagaan yang kamu takut rugi, tempat tinggal yang kamu redha dan sayang, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul, dan berjuang di jalan Allah, maka tunggulah, kata Allah,
sehingga datang keputusan daripada kamu. Allah kata bukan tak boleh cinta, tetapi jangan cinta 8 perkara ni melebihi 3 benda. Allah, Rasul dan berjuang jalan Allah. Kalaulah 3 perkara ni lebih dicintai daripada 8 perkara ni, kita akan tengok datanglah ujian macam mana pula kehidupan kita. Kita tarik nafas, kita lepas nafas, air mata kita menangis, tapi bibir kita senyum. Mulut kita kata Alhamdulillah, terima kasih wahai Allah, sebab kau masih uji aku. Pasti kau sayangkan aku. Sebab Allah sebut dalam Quran, ini janji Allah. Ini janji Allah. Dalam Quran, Allah Ta'ala pesan, Qul, katakan, Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, yang paling tinggi di kalangan seluruh title dalam dunia, saya minta maaf. Saya tak kata kat siapa-siapa dan saya tak akan kata kat siapa-siapa. Saya minta maaf. Tak ada title yang paling tinggi dalam dunia ni melebihi title yang bernama hamba. Bila Allah tengok Nabi menangis, Nabi teruk, Nabi sedih. Tuan-tuan, orang yang melalui kehidupan yang paling dahsyat ujian ialah Rasulullah. Tuan-tuan, apa keadaan yang paling teruk yang Nabi SAW tak pernah tanggung, yang Nabi tak tanggung dalam hidup? Kematian demi kematian orang yang Nabi cintai. Kita cukup meninggal orang yang kita sayang. Kita termenung panjang lama. Tuan-tuan, Nabi bukan lalu sekali. Nabi dah kecil. Nabi kehilangan orang yang Nabi sayang. Saya kalau datang Madinah, antara tempat yang saya takkan tak pergi, saya ajak tuan-tuan, please take note, ambil perhatian. Pintu gate nombor 318, kalau mampu pergi. Saya setiap kali kalau datang, kadang-kadang saya duduk je kat situ. Kenapa? Sebab Nabi pernah duduk kat situ. Masa bila? Masa Nabi kecil. Umur Nabi 6 tahun masa tu. Nabi SAW duduk dengan ibunda yang Nabi sayang. Ibunda Nabi Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Bawa Nabi pergi mana? Datang Madinah. Daripada Mekah 400 lebih kilometer. Sampai di Madinah. Duduk di mana? Duduk di rumah ketua kabilah Adi An-Najjar. Bukan orang lain. Tok Nyang Nabi SAW juga. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni Tok Nyang Nabi. Nikah dengan Salma binti Amr. Mana? Orang Madinah ni. Duduk dekat Madinah ni. Di mana tapak rumah dia? Ni sekarang di pintu gate nombor 318. Itulah rumah Adi An-Najjar. Di situlah Sayyidina Abdullah, masa Nabi dalam perut mak Nabi 3 bulan, Sayyidina Abdullah keluar berniaga, balik pada berniaga, singgah di Madinah ni, duduk di rumah pakcik dia, tok dia lah, tok cik dia. Sampai di Madinah, Abdullah beritahu dekat kabilah dia, tuan-tuan, boleh balik dulu sebab saya tak sihat. Nanti saya okey sikit, saya sihat. Bukan ni bahasa kita, saya mudahkan untuk kita faham kisah ni. Okay, saya sihat ni, saya balik, kata Abdullah. Maka kabilah dia telah meneruskan perjalanan dulu balik ke Mekah. Tinggallah Abdullah, bukan di rumah orang lain, di rumah tok saudara dia sendiri, Hashim tok dia, Sayyidatuna Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Salma binti Amr, itu tok dia. Maka Abdullah makin teruk kesihatan. Dan takdir Allah, meninggallah Abdullah di sini, di Madinah ni, di kampung Nabirah Al-Judi, di rumah ketua kabilah Adi An-Najjar. Maka dimakamkan di situ. Di mana makam tu? Where is the exact location? Kalau kita ambil dalam kitab, kalau kita buka kitab, tempat tu di mana? Tempat tu sekarang berada di gate nombor 318. Dulu gate tu ada masjid. Tahun 1980-an maka telah dibina Masjid Adi An-Najjar. Bukan masa tu dibina, masih ada tegak lagi masjid tu. Sebelum pada tahun 1980-an dirobohkan masjid tu. Dan sampai hari ni langsunglah tak ada jejak masjid tu. Tuan-tuan yang duduk dengar live malam ni, kalau rajin kejap lagi habis, sekarang ni take note. Buka Google, type Masjid Adi An-Najjar. Tuan-tuan search Google, tengok gambar, akan ada tulisan Qaf Bara, kubur. Kubur siapa? Di situlah kuburnya Abdullah.
Saya bagi tahu exact location kat tuan-tuan perempuan. Kalau tuan-tuan perempuan sekalian datang Madinah, kalau mutawif tak tunjuk, tuan-tuan pergi cari sendiri. Gate 318. Depan nombor 318 tu tuan-tuan kira daripada depan nombor tu tile 1, tile 2, tile 3, tile 4, tile kelima. Tile kelima is the exact location of the graveyard, the father of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.